Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kelas seni kita, masuk tajuk seni lukisan. Seni lukisan tingkatan 3, untuk objektif dia hari ini ialah kita nak menggalur sejarah perkembangan seni lukis tempatan. Okey. Dan membuat eksperimentasi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan karya seni lukisan. Okey, bila kita belajar pasal seni lukisan tingkatan 3, kita dah belajar tingkatan 2 pun dah belajar, tapi tingkatan 3 ni dia bawa seni halus ni ke step yang lebih tinggi lah. Okey, seni lukisan. Okey, bidang besar dia ialah seni halus. Okey, kalau kamu tengok seni halus ni ada pecahan dia, iaitu seni lukisan, seni catan, seni arca. Okey. Dan seni lukisan untuk tingkatan 3 ini kita nak bawa kamu semua ke dia panggil apa? Lukisan yang contemporary. Daripada kita belajar sejarah sampailah lukisan yang sekarang ni contemporary lah. Okey. Kita tengok ini dia punya page dia, tak apa. Okey. Tengok kat sini. Sekejap. Nak drag ni. Okey. Okey, dalam seni lukisan, kita tengok lukisan, kamu tahu kan apa beza lukisan, seni lukisan dengan seni catan. Lukisan dia menggunakan media kering, catan menggunakan media basah. Cuma di tingkatan 3 ni ada sedikit perbezaan dari segi takrifan tu lah. Sebab bila kita pakai media basah, bila kita pakai media kering, kita faham pensel, pen, krayon dan sebagainya. Tapi bila masuk tingkatan 3, kita ada lukisan digital. So, bila kita kait dengan lukisan digital, dalam lukisan digital tu ada pula berus, warna air dan sebagainya. Tapi kita warna secara digital. Dia masih lagi dikira lukisan digital. Okey. Kita tak sebut catan digital lah. Kita panggil digital drawing ataupun digital art lah. Lagi senang. Okey. Itu yang menarik dia. Dan kalau kita tengok, okey, seni lukisan adalah sebahagian hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Penghayatan hal ini kerana penghayatan terhadap karya seni visual mendekatkan seseorang itu ke arah mengenal nilai dan identiti budaya masyarakat. Jadi, lain budaya, lain nilai, maka hasil lukisan tu akan berbeza-beza lah. Kadang orang melukis, dia mengetengahkan lah budaya masing-masing kan. Kalau kita tengok sejarah membuktikan lukisan sebagai sumber yang tertera pada dinding-dinding gua tempatan maupun pada tamadun Mesir purba. Jika tulisan dapat menyampaikan maklumat secara tersurat, lukisan pula diterjemahkan secara tersirat kerana berkisar mengenai sebuah cerita ataupun sebuah kisah. Okey. Ini cikgu tunjuk apa ni di dalam buku teks kamu lah. Okey, kita boleh zoom sikit. Okey, kita tengok ni karya Saiful Akmal Zainal, Belalang. Okey, 2018 menggunakan Photoshop variasi saiz. Photoshop ni yang ini cikgu rasa Cik Saiful ni dia menghasilkan lukisan digital mesti ada pen lah ni. Sebab kalau tak guna pen tu dia susah lah sikit. Kalau guna jari tu kan. Kamu pun cikgu
cikgu dah dedahkan dengan apa tu? Dengan lukisan digital drawing kan, pakai apa? Ibis Paint. So alhamdulillah lah, ini betul-betul masuk dah. Nak masuk pasal lukisan. Alright. Kita tengok sini pula karya ni. Okay. Muhammad Hossein Enas. Ini kita nampak warna dia macam seolah-olah warna poster ataupun warna akrilik ataupun cat minyak. Tapi apa yang mengejutkan ialah karya Muhammad Hossein Enas ini bukanlah karya catan. Tapi dia adalah karya lukisan. Tu kamu kena tahu beza dia. Kenapa karya lukisan? Sebab media yang digunakan ialah pastel. Pastel atau kertas. Tapi efek dia tu ala-ala macam catan lah. Efek dia tu. Okey. Ini pengenalan lah kepada seni lukisan. Okey, kita pergi pula kepada era seni kontemporari lah. Era seni kontemporari ni. Okey. Sorry Pada skip. Okey. Dalam tajuk tingkatan 3 ni, kita ada bincang tentang perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Okey. Kita tengok macam mana hobi melukis ni ataupun kerjaya melukis ni ataupun aktiviti melukis ni sampai ke Malaysia lah kita kira kan. Okay, kita tengok mula dengan pengaruh gaya barat dengan aliran expressionism, abstract expressionism dalam kalangan pelukis yang melanjutkan pengajian ke luar negara yang menerapkan style tersebut dalam karya mereka. Okey 1960-an dia lukisan ni mula meletup di sebelah barat. Yang meletup pun banyaklah aliran-aliran dia, tapi antara aliran yang tertera di sini ialah expressionism ataupun abstract expressionism. Kalau kamu nak tahu macam mana expressionism tu, okey kita type tengok expressionism art. Tu lah. Macam ni lah. Ini yang popular lah ni kan. Apa ni? Ini barat punya lah. Barat ni kalau melukis apa? Mereka ni tak ada lah batas-batas agama macam kita ni kan. Yang tidak berpakaian kita tak lukis lah. Okay. Ni Edvard Munch. Munch kan. Dah scream kan. Cuma yang ini bukan lukisan lah. Yang ini sekejap. Dia punya media dia oil. So kalau pakai oil, tempera, pastel ni kita panggil catan lah. Cuma cikgu nak bagi tahu pengaruh tu expressionism tu. Karya ni nampak macam conteng-conteng je kan. Tapi conteng-conteng tapi harga karya ni memang sangat mahal lah. Sebab zaman tu orang meluahkan expressionism ni meluahkan lah. Kemudian kita tengok pula art expressionism. Bukan art. Bukan art. Apa? Tadi dipanggil apa tadi? Kalau kamu ingat tadi. Abstract expressionism. Kita tengok abstract expressionism. Kita tengok sini. Kita tengok images. Apa beza expressionism dengan abstract expressionism? Kata cek. Besar macam ni. Beza dia ialah kamu tengok abstract ni kita susah nak faham sebenarnya kan. Kita tak tahu apa yang dia nak lukis sebenarnya ni abstract ni kan. Tapi karya-karya abstract ni sangat mahal lah kan.
Kamu rasa kamu boleh lukis tak? Yang ini tengok ni titik-titik percik-percik kuis kana kuis sini kan. Okey. Tapi bagi cikgu lah, kenapa karya ni jadi mahal? Sebab dia meninggalkan kita dalam keadaan misteri. Bila kita tengok tu, kita nak tahu kenapa pelukis ni buat macam ni. Okay? Kenapa pelukis ni buat macam ni? Jangan dia percik-percik ni. Okay, cikgu ambil ni kan. Kenapa pelukis tu sanggup buat macam ni dan apa yang dia nak ceritakan ataupun dia ada masalah apa kan. Tapi karya dia tu kita boleh faham kekusutan, masalah ke kan, apa-apalah warna dia pakai tu. Okay. So karya-karya ni mula-mula tu mungkin orang tak boleh terima lah, tapi lama dia jadi satu karya yang sangat mahal sebab dia meninggalkan pemerhati tu ataupun orang yang tengok tu, orang yang menatapi dia tu dengan jawapan yang misteri, ataupun dia rasa boleh kongsi. Mungkin ada orang yang ada masalah macam ni, bila dia tengok je karya ni, dia jadi teruskan misteri. Mungkin cikgu, setiap orang pengalaman berbeza-beza lah. Alright ya. Okay. Ini kita panggil tadi abstract expressionism. Okay, balik kepada buku teks kita. Itu 1960-an. Kemudian 1970-an berlaku perubahan ke arah seni tradisi yang lebih mencerminkan identiti nasional. Okey, orang mula berkarya yang ada imej negara sendirilah, imej tempatan. Okey, dengan ketetapan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan dan seminar akar-akar kesenian. Yang ini antara usaha lah, yang aktiviti yang dibuat di Malaysia ni yang menjaga seni dan nationality itulah, national kebangsaan. Kemudian ada juga yang masih mengekalkan gaya seni moden barat, tetapi ada tidak mensampingkan tidak menolak ataupun masuk juga elemen kesenian tradisi dan Islam sebagai sumber inspirasi. Okey. Kemudian bila masuk 1980-an, ada satu kebangkitan seni Islam pula yang menyerlah. 1980-an. Hasil karya seni Islam, karya lukisan berkonsepkan Islam lah. Kepelbagaian style dan mencari identiti, mencerminkan nilai bangsa, masyarakat, budaya dan agama. Yang ini Islamic art ni banyak lah. Cuma di Malaysia dia masuk 1980-an. Mungkin pada waktu tu nilai agama pun dah bertambah di kalangan masyarakat. Jadi pelukis-pelukis ataupun pengkarya ni mereka nak jalinkanlah antara agama dan seni itu sendiri. Okay? Kalau seni Islam ni banyaklah, kalau kita boleh check kan, kita type je Islamic art kan, macam-macam lah. Cuma yang bersifat tempatan tu saja yang yang ni lah, yang ni kita nampak ni arabesque punya pattern kan, banyaklah. Tapi yang ini kita panggil seni bina. Kalau diletak kat masjid dan binaan-binaan ni kita panggil seni bina lah. Islamic art ni kita nak cari Islamic art, contohnya painting, drawing contohnya. Drawing tu lukisan lah, seni lukisan. Dia masih lagi kekal kat arabesque, tapi ada juga drawing macam ni kan. Okay. Masih tak kuat lagi. Yang ni dia dah masuk kaligrafi kan, hot kaligrafi. Okey. Balik kepada tadi. Kemudian kebangkitan seni Islam tadi 1980-an, dan bila masuk 1990-an dikenali sebagai era pluralis. Lantaran karya dengan kepelbagaian style, pendekatan dan makna. Okey, apa maksud pluralis? Check.
Apa maksud pluralis in seni? Pluralis. Plural ni banyak. Ni pluralism dalam agama. Seni. Cek ya. Tengok. Kalau yang ini yang umum kamus dewan ni pluralis ni plural lah. Jamak lah. Banyak. Okay. Tapi dalam seni tu je kita nak tengok macam mana pluralis. Okay. Pluralism in art kan. Ni plural. Okey ni tokoh-tokoh era pluralis. Pluralis ni maksud dia mereka datang dalam keadaan jamak macam ni lah. Mereka datang berjemaah macam ni. Pluralis ni maksud dia kebangkitan tokoh-tokoh tempatan ni. Macam Syed Ahmad Jamal, Sharifah Fatimah Zubir, Sulaiman Esa, Mastura Abdul Rahman, Hadijah Sanusi, Zulkifli Yusof, Awang Damit, Tajuddin Ismail, Yusuf Gani, Wong Hoi Chiong. Hasnul Jamal Saidun. Inilah. Ni tokoh-tokoh yang pluralis yang disebutkan tadi lah. Kita balik kepada tadi. Nampak? Kelompok pelukis terdiri daripada pelukis yang menggunakan seni tradisi, pelukis yang merujuk kepada estetika seni Islam, pelukis yang mengekalkan style seni barat. Dekat sini kita boleh tengoklah karya-karya macam yang ni kan. Karya apa? Zulkifli Buyung. Tajuk Lidi. Nampak tak? Karya lukisan ni, kalau kata pastel ni, yang cikgu tak pasti dia, tapi dia ni pastel saja ke, bukan oil pastel. Tapi cikgu tengok efek dia macam oil pastel. Kalau oil pastel yang kamu tengok adik kamu guna tu, buncur tu kan, macam tu lah, macam ala-ala buncur tu. Warna dia terang macam ni lah. Ini dihasilkan oleh tokoh lah, tokoh seni tempatan kita, Zulkifli Buyung. Tengok karya dia, tajuk dia Lidi. Kalau kamu ingat di tingkatan 1 kita belajar tema, message kan. Yang ini nampak je macam ni kan. Tapi dia nak tunjuk dekat sini, nak ketengahkan lidi ni datang daripada mana? Datang daripada daun-daun pelepah pokok. Daun-daun pelepah pokok kelapa, pokok nyok. Lepas tu dia ambil guna pisau kan. Lepas tu dia buang daun dia. Daripada satu lukisan ni kita boleh faham cerita macam mana lidi ni terhasil. Itulah kita melukis ni, kita ada nak sampaikan mesej-mesej tertentu lah. Itu menyebabkan karya kita jadi lagi mahal. Bukan mahal tu orang kata harga saja, tapi macam mahal dari segi hazanah tu. Kita telah mencipta satu hazanah untuk negara kita. Sebab lidi ni nampak je lidi kan, tapi di sudut satu budaya tu, macam-macam proses nak kena buat dia kan. Kalau kita ambil gambar, itu seni yang lain. Tapi bila kita melukis, walaupun lukisan ni macam apa, kanak-kanak kan, muka pun taklah real macam kita duk tengok lukisan realistik tu, tapi dia ada mesej yang sangat hebat di situ. Kita tengok lagi. Lepas tu kita tengok yang ini pun unik juga lukisan ni. Dihasilkan oleh Jalani Abu Hassan. Tajuk karya Ikan Kekek. Cikgu mula-mula cikgu tak nampak ikan tu sebenarnya. Cikgu nampak kepala lembu. Yang ni dia punya tanduk pusing. Kan? Tapi bila sebut ikan kekek, cikgu dah mula mencari bentuk ikan. Ni kepala ikan. Yang ini mata ikan.
Jalani Abu Hasan ikan kekek tahun 1993 hasil daripada arang. Arang. Tengok macam mana arang boleh hasil macam ni. Sat tonyo-tonyo, lepas tu sat lagi lukis balik, lepas tu tonyo balik. Kita panggil gosok lah kan. Sampailah dapat efek yang macam ni lah. Ini pun satu karya juga. Okey. Okay, kita akan pergi seterusnya. Kalau kita boleh imbas ni, best juga ni. Sekejap scan imbas ni, kita masuk gallery walk di Balai Seni Negara. Okay, QR code. Online. Akan pergi ke mana saya? Kita masukkan cikgu akan send. Okay, cikgu scan kat sini lah. Cikgu scan off. Okay. Sekejap kita akan meneroka dunia seni halus lukisan. Copy link, tepi dekat WhatsApp. Okey, kita tengok kat sini. Okey, yang ini kita akan gallery walk pendidikan seni visual. Kita dah masuk buat lawatan dalam galeri seni visual. Cikgu pelan sikit ataupun cikgu ini tengok karya-karya lukisan yang dihasilkan lah. Okey, yang ini lawatan ke KL Burnley 2017. Tak apa, cikgu mute kan suara dia tu sebab aku nak explain tu senang sikit. KL Burnley ni sebelum PKP ni seronok kita pergi tengok kan. Ini tengok karya Cik Roni. Tu. Roni Muhammad, Tug of War Series 2017. Nampak tak lukisan ni, ini saya besar ni. Orang kalau berdiri kepala sampai sini je. Okey. Maksud dia ini saya besar. Karya Cik Roni Muhammad ni kalau kita tengok okey, cantik. Okey. Ni kita tengok lukisan yang jadi orang kata apa? Yang ada nilai budaya. Ni apa, sama ada ni lawan tarik tali ataupun ini adakah tarik kapal. Kalau kita tengok Tug of War series, dia panggil ni kesusahan apa ni dalam peperangan. Tapi cikgu rasa ni bukan perang lah, tapi maksudnya kita jiwa yang berkobar-kobar kan. Nak tarik lawan tarik tali ni cikgu rasa ni lawan tarik tali. Yang inilah kita panggil orang kata apa, mahalnya sesebuah karya tu kan. Dan soalan cikgu lah, bila kamu belajar tajuk lukisan ni, kalaulah tak ada Roni Muhammad ni ataupun inilah tokoh-tokoh seni tempatan ni melukis benda ni, adakah siapa yang akan lukis benda-benda macam ni kan? Jadi kita belajar seni lukisan ni bukan sekadar melukis. Kita nak menghargai karya-karya tempatan ni dan kita nak
kita pun kalau kita nak berkarya pun, kita kena sampai standard-standard macam ni ataupun lebih pada ni. Sampai karya-karya ni terjaga, terpelihara, diwarisi dari generasi ke generasi lah. Okey. Best kan? Alright. So, tadi kita dah imbas. Okey, kita pergi tadi dah yang tadi keempat kan? Dan era yang seterusnya ialah era seni kontemporari. Okey. Yang inilah era sekarang lah, seni kontemporari ni. Kenapa kontemporari? Temporari ni semasa lah, era semasa. Apa yang ada pada era ni, lukisan dah semakin berevolusi lah. Penerimaan teknologi telah mengubah persepsi bahawa karya seni tampak tidak lagi terhad kepada penggunaan media, alatan, teknik konvensional. Konvensional ni teknik biasalah yang kita lukis dengan pensel dan sebagainya. Bila mai era kontemporari, kita dah mula lukis dengan komputer, kita mula lukis dengan digital pad kan, digital drawing dan sebagainya. Okey. Penerokan aplikasi media digital oleh pelukis tempatan telah menzahirkan pelbagai hasil karya kontemporari melalui media campuran. Okey, ada dalam era kontemporari ni ada 4. Media campuran, media baru, hybrid dan lukisan digital. Nampaklah. Okay, ini Muhammad Ikram Al-Hafiz Hashim. Digital Portrait Juliana. Juliana mana? Juliana cikgu tak tahu siapa. Tapi telah dihasilkan. Nampak tak? Karya ni macam lukisan biasa tapi dihasilkan secara digital. Pada tahun 2015 media digital variasi saiz. Kemudian yang ini kalau kamu tengok ni karya Hasnul Jamal Saidun. Okey. Cikgu selalu tengok ni prof lah. Sekarang prof dekat USM kata salah cikgu. Prof selalu masuk dalam kalau tengok karya-karya prof kan, Prof Hasnul ni kan, ni Proclaim series. Apakah maksud Proclaim? Kita kena tengok kat sini. Okay, cetakan digital, nampak? Cetak digital, dakwat pensel, collage fotograf. Macam-macam dia prof createkan dalam karya prof ni lah. Okay, kalau kita boleh zoom. Nampak satu cetak, satu lagi tu ada mesej lah nak disampaikan oleh prof ni kan. Nampak Proclaim series. Apa maksud proclaim? Mari kita kaji. Proclaim, maksud proclaim. Okay, dalam kita berkarya juga, kita kena pandai bagi nama pada karya kita. Proclaim series. Proclaim ni maksud dia menyatakan. Simple je, menyatakan. Jadi karya ni menyatakan sesuatu lah kot. Series tu sambung lah. Karya 1, karya 2 semua ni ada kaitan, ada tajuk yang sama tapi bersiri. Okay, kalau kita boleh dengar sendiri daripada prof cerita ni seronok lagi lah kan. Sekarang ni kita melihat dan kita cuba menafsir ikut kita punya idea lah. Nampak lukisan digital dah advance dah. Itu yang cikgu kata tu. Bila kamu faham lukisan digital, masuk tingkatan 3 ni, lukisan dah macam nak jadi catatan ataupun jadi something else. Cakap orang putih pula. Okay. Kemudian kita tengok aktiviti lah. Tapi aktiviti ni okey. Sekejap aktiviti ni cikgu akan bagi tugasan kat kamu macam biasa. Buat video. Yang kamu buat video minggu lepas tu. Okey. Tajuk apa tu, pakaian tradisional kan. Aktiviti yang baru ni pula, cikgu nak kamu buat kajian, buat video kreatif, apa itu media campuran, media baharu, hybrid dan lukisan digital ni. Kamu ambil salah satu sudah. Lepas tu kamu ambil satu karya, kamu cerita pasal karya tu. Kenapa dia dalam media campuran? Kenapa yang ini media baru?
Kalau nak cari bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris, media campuran, mixed media. Media baharu ialah new media, hybrid teknik, okay, dan lukisan digital lah. Okay, sekarang kita tengok contoh-contoh. Okay, media campuran. So, kita type mixed media art. Media campuran ni kita dah mula mencampurkan pelbagai media lah. Mixed media. Okay. Ni just inilah media campuran. Nampak tak? Karya dia dah semakin kalau kita katalah zaman sekarang ni dia semakin menggila sikit lah kan. Tu bukanlah menggila apa kan. Macam apa orang cakap? Nampak? Dia ada tampalan, dia ada collage, dia ada warna, dia ada macam-macam lah. Yang ni dia panggil mixed media, bukan satu media yang digunakan lah. Nampak tu. Itu sebab kalau kamu tengok artis-artis ni banyak menggunakan barang terbuang. Barang terbuang bagi dia bukan barang terbuang, tapi dia akan lagi pelik barang terbuang yang ada tu, lagi unik hasil-hasil karya yang dibuat. Okey, lagi kita tengok sikit. Ni panggil visual ni. Ini apa cerita ni cikgu pun tak tahu ni. Tapi unik lah. Memang karya ni ada yang unik. Tengok ni bunga kita biasa lukis macam tu kan. Nama pun apa, Georgia Mansur. Dia ada timbul kat sana, lepas ada biji-biji kat sini kan. Macam-macam lah. Artis-artis ni mereka telah usahakan. Ni kain ke kertas cikgu tak sure, tapi dia telah menggabungkan pelbagai media sehinggalah jadi karya yang macam ni. Okey. Itu kita panggil media campuran. Lepas ni kamu hasilkan video, kamu pilih satu karya yang unik yang kamu boleh ceritakan dalam video kamu lah. Okey. Dan kaitkan dengan media campuran tu. Apa itu media campuran? Okey, kita tengok new media art pula. Apa dia new media? Okey. Kita cari new media art. New media art. Tengok apa yang tekan terhasil. Okey. Tengok sendirilah kan. Okey. Tengok. Mau klik sebab sekejap lagi dia akan tu kan. So, kamu tengok ni karya ni. Cikgu tak pasti dia tulis apa. Cikgu rasa dia buat huruf U ni. Y-O-U. Kan? Perkataan U. Tapi cara dia buat tu, dia bukan guna ni. Dia guna kipas ke apa. Dia pusing. Kita boleh nampak Y-O-U tu selepas kita ambil gambar. Cikgu rasa macam tu lah. Kan? Jadi, new media ni, karya dia melibatkan teknologi yang orang cakap apa? Yang inilah kita panggil dia gabung jalin dengan teknologi yang ada pada masa tu lah. Ataupun dia explore teknologi tu. Macam mana teknologi tu boleh create satu art yang baru. Satu karya yang baru. Ini panggil new media. Okay, kita tengok lagi. Macam ni kan. Nampak? Benda ni sebenarnya dalam keadaan bergerak je rasa. Lepas tu dia ambil gambar. Ataupun ini adalah grafik yang bergerak-gerak lah. Okay. Tadi kita tengok kalau ada video lah. Okay. Cikgu, yang ini cikgu tak sure dia buat guna apa, tapi dia molding ke apa kan. Dia bentukkan apa manusia ni, kerangka manusia ni, tapi dia bentuk yang kulit saja. Ini mengingatkan cikgu kepada Attack of Titan. Okey, tak apa, abaikan. Okey, yang ini nampak yang ini dia guna lampu pula.
ada macam dan nampak macam makhluk asing pula kan, ataupun telur makhluk asing lah. Telur makhluk asing kan, atau kapsul ke apa kan. Okey lah, macam ni karya dah semakin canggih. Tu ini dia kena seni yang kita kena tengok pakai VR lah. Kan cikgu kata kamu kena beli VR tu sebab ni lah kan. Yang ni semua ditulis di lantai, tulis di dinding, tulis kan. Dia guna teknologi ni sebenarnya. Dia bukan tulis tangan ni cikgu rasa. Dia ada aplikasi teknologi tertentu lah. Sehingga menjadikan seni satu ruang tu lah. Okey. Dah faham sikit lah briefing pasal new media. Kita tengok pula hybrid art. Macam mana ni dikatakan hybrid art pula. Ataupun seni hybrid. Okay. Gambar tu sendirilah menceritakan segala. Kita belajar seni, kita kena banyak tengok gambar. Okay, kita tengok sini kan. Yang ini, okay. Apa yang dia nak buat hybrid? Okay. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah karya lukisan. Lukisan, tapi dia hybrid kan. Hybrid ni adalah campur. Okay, mungkin di dekat sini kita boleh nampak apa yang hybridnya dekat sini adalah dia campur bukan dua ni lah, tiga ekor makhluk yang berbeza-beza lah. Cikgu tak tahu manfaat untuk diri dia ataupun mesej dia, mungkin dia nak bagi tahu ada makhluk kepala lain, badan lain, ekor lain. Macam tu lah mesej dia kan. So itulah gunanya hybrid art lah. Okey. Macam yang ini kan. Yang ni 3D lah. Okay, kalau kita boleh klik kat sini. Tu dia lah. 3D punya dia buat archer tapi dia tak buat makhluk yang seperti makhluk yang sebenar tu kan. Ini dia iklan sikit. So masukkan. Okey. Makhluk ni macam cikgu nampak macam apa? Macam cheetah tapi tak macam cheetah juga. Okay, cancel. Binatang apa ni Cepelai ke? Tak pasti. Lepas tu ada pula dia tengah bergerak tu, nampak bulu-bulu dia tu. Dia tak bergerak makhluk ni. Okay. Lepas tu dia cantum pula dengan burung-burung yang terbang kat situ lah. Sepatutnya burung tu nampak macam mengikuti ni lah arus ni. Burung terbang bersama binatang ni lah. Okay. Ini seni yang diterjemahkan oleh orang putih lah. Okay. Orang Canadian. Orang Canada. Okay. Jadi ini mesej mereka. Kamu kena study hybrid art tu. Nanti kamu kena create karya yang hybrid art yang kamu nak buat pula. Dan kenapa kamu create macam tu pula. Kan? Tu je kata. Kita belajar ni semua benda pasal seni ni, tapi yang paling penting apa connection dengan kita tu. Kita bukan belajar seni tu nak ikut mereka ataupun nak jadi seperti mereka je. Kita belajar, kita nak cari kenal identiti kita tu. Ataupun kita nak memartabatkan apa melalui seni tu. Macam itulah. Nanti kamu akan, kalau kamu belajar seni ni secara falsafah dia, jadi nanti bila kamu kerja apa pun, kamu dah tahu dah. Setiap benda tu dia mesti ada sebab dia, ada seni dia. Dia mesti kena kita panggil ni lah. Kita kena gabung jalin tu. Baru kamu akan jadi satu manusia yang hebat lah. Kamu boleh kait-kaitkan aplikasi seni tu dalam kehidupan kamu lah. Okey. Dan satu lagi ialah digital lukisan, teknik lukisan digital lah. Okey. Ini apa pula teknik lukisan digital ni? Yang kamu biasa tengok tu lah. Okey. Lukisan digital ni kita tengok video lah. Okey sikit. Digital drawing. Digital drawing.
Cikgu minat lah tengok geng-geng iPad punya. Mereka guna apa, Procreate tu kan. Sekejap, buka YouTube tu. Okay, kita type digital drawing dalam YouTube. Okay, kita tengok yang express sikit lah, yang cepat sikit. Okay, cikgu tutup suara dia. Okay, mari kita tengok. Ni iklan. Kita skip dulu. Okay, digital drawing. Art by June D. Instagram Deviant Art dan Deviant Art. Ya. Okay, ni dia dah start lukis. Okay. Okay. Yang ini kalau tak salah cikgu dia pakai apa ni ya? Corel Draw ke? Apa apps ni ya? Tak pasti dia punya apps dia apa. Sebab banyak apps untuk digital drawing sangat banyak. So kamu boleh explore lah. Okay, kita tengok. Jadi dia dah lukis. Kita nak tengok dia colour tu. Itu dia tengah buat apa tau? Itu dia tengah test dia punya stroke line tu. Yang mana yang dia selesa untuk dia nak colour lagi. Okay. Tu, apa yang dia nak buat ialah bangsa apa ni ya? Okay, tak dapatkan sikit. Dia nak colour ni sekejap. Dia nak colour dah. Okay, yang ini kita dia punya tools dia. Tengok dia warna. Okay. Okay, dia warna dia punya rambut. Ini dia percepat lah. Sebenarnya taklah dia warna tu secepat ni kan. Tapi dia percepat kan. Dia nak tunjuk step by step lah. Okay. Okay, kamu tengok kat sini dia ada banyak layer kan. Untuk rambut dia namakan layer rambut. Untuk tadi lukisan dia dah lakaran tadi tu dia warna dia buat satu layer lain. Untuk baju dia buat layer lain. Yang ini ni kita panggil dalam istilah apa? Cikgu lupa ni clipping clipping. Kita boleh clipkan dekat mana yang kita lukis tu. So kita boleh warna tu tanpa keluar lah. Kita boleh clip dekat layer tu. Nanti kamu cikgu akan ajar lah sikit guna clipping. Okay, apa yang dia buat tu siapa dia warna bawah ni warna kelabu macam ni kan. Ni digital drawing ni ambil macam tu lah. Kita boleh explore macam-macam. Dan kita boleh undo, kita boleh redo dan sebagainya. Nampak? Kita boleh buat layer. Itulah bila ada teknologi, kita jangan jadi katak di bawah tempurung. Kita kena berevolusi juga. Kita kena adapt teknologi itulah. Untuk kebaikan kita lah juga kan. Kalau ada setengah orang dia teknofobia, dia tak mau teknologi, tu kita tak boleh nak tolong lah. Tapi untuk kita nak follow perkembangan zaman ni, kita kena adapt lah sebanyak mungkin teknologi yang ada lah. Sambil tu tengok ni kan, rupanya dia nak buat ni apa daun-daun apa dekat sini. Lepas tu dia nak bagi blurring pula dekat efek tu kan. Okey, lepas tu kita tengok. Sekejap kita cepatkan sikit. Okey. Dia dah start warna mata dekat situ. Macam Mikasa je cik. Okey, dah cantik dah. Okey. Hidup dia punya color dia tu.
Nampak? Best lah. Kalau kamu pandai digital ni memang cikgu support lah. Cikgu ada kenalan cikgu. Anak dia memang orang tempah kata. Dia suka lukis macam ni lah. Watak-watak anime ni. Dan orang tempah. $100. $100 banyak tu. 100 kali 4 dapat RM100 kan. Dengan satu drawing saja. Tapi kena macam ni lah. Ala-ala macam ni. Kan. Waktu tu dia baru tingkatan 5. Baguslah. So, kamu belajar. Ni hasil dia. Okay, nice. Very nice. Okay, cantik kan? Okay. Kita dah belajar pasal digital drawing. Kita dah belajar digital drawing. Okay. Kita dah belajar ada 4. Dah mengenal lah 4. Dia panggil apa ni? Seni lukis. Dia panggil seni kontemporari yang ada pada zaman sekarang ni kan. Bila itu ni ini ada aktiviti dah. Kita nak explore kan. Aktiviti yang ni dia panggil ekspresi seni lah. Tapi cikgu akan tunjuk sikit. Menggunakan dia kata ni apa? Menggunakan Adobe Photoshop. Apa yang aktiviti dia yang boleh buat ialah setiap murid diminta menghasilkan karya seni lukisan digital berdasarkan media dan teknik yang telah dipelajari. Figura dan objek buatan manusia, figura dan alam semula jadi, figura objek buatan manusia dan alam semula jadi. Figura ni apa? Figura ni ialah manusia. Kalau kita sebut figura, cikgu zoom pelan-pelan sikit. Okey, figura ni maksud dia manusia lah. Kita belajar melukis manusia. So, di tingkatan 3 ni, cikgu memang nak ajar kamu melukis manusia. Dan cikgu akan cuba guna pendekatan pakai VR. Tapi, kamu belum beli lagi. Kalau ada, kalau mampu, belilah. Sekarang VR dah murah, RM10. Cikgu nak kita tengok manusia tu dalam semua sudut. Kan? Dulu kita belajar tengok manusia ni kan. Tapi kita nak belajar tengok semua sudut ni bukan apa. Dia jadi macam kita boleh keliling tu secara kita boleh tengok line manusia tu dan sebagainya lah. Okay. Dulu kita ambil model, duduk depan, kita belajar lukis model kan. Tapi sekarang dengan ada teknologi ni lagi membantu lah. Alright. Macam ni kan. Membuat lakaran asas. Okey. Step yang kedua ialah aplikasi teknik. Tone warna. Tapi dekat sini tak ada tona lagi. Sekejap lagi cikgu tunjuk sedikit demo. Okey. Aplikasi tone warna berdasarkan elemen pencahayaan. Dan satu lagi perincian dan kemasan akhir. Okey, cikgu akan tunjuk demo sikit. Cikgu akan guna Photoshop. Tapi simple je lah. Cikgu tunjuk dalam berapa minit je punya ni. Ni. Yang ni saiz yang besar. Tak apalah. Okey, kata situ. Katalah cikgu nak lukis. Kata lakaran lah. Cikgu nak lukis apa? Gangguli. Apa kita panggil ni? Kita nak panggil apa? Sekejap. Aku nak bagi yang senang sikit lah. Custom. A4 kata. Cikgu nak lukis. Okay. Lepas tu. Yang ni cikgu tak buat layer sebab cikgu nak ni.
So, cikgu ambil brush. Ni katalah cikgu nak ambil brush yang macam ni. Cikgu saiz tebal sikit. Okay. Kata cikgu nak warna dia. Nak warna merah. Ya. Step by step. Sangat. Okay. Nampak bila guna digital, kita boleh adjust dia punya size berus tu lah. Okay. Cikgu nak createkan apa ni? Sfera lah, bentuk sfera. Okay. Ni cikgu guna berus airbrush. So, dia macam spray-spray je. Kemudian cikgu nak ambil yang warna gelap sikit. Nak ambil yang warna gelap. Okay. Warna kita di atas dia buat memang cerah. Lepas tu dia turun bawah dia gelap sikit. So cikgu nak warna dekat sini. So warna bawah tu dah gelap. Okay. Kita anggap sebelah sini cahaya lah. Okay, sebelah sini cahaya. Tapi brush cikgu besar sangat pula. Okay. Pula. Ni. Ni cikgu nak bagi nampak lagi bentuk sfera tu lah. Warna. Ni kita tengah belajar seni contemporary lah. Ni. Airbrush ni. Cikgu warna kat luar pun sebab cikgu dah pilih benda tu. So dia dah boleh ni lah. Okay. Cikgu rasa dia dah kena dah. Alright. Lepas tu. Bawah ni dia sebab dia ada lantai. Kata kita nak warna lantai. So dia mesti ada pembiasan cahaya. Cahaya kena lantai bias. So kat bawah ni dia akan cerah balik. So cikgu akan pilih warna yang cerah. Warna yang cerah sikit. Sikit. Macam tu. So cikgu akan warna bawah ni. Tapi cikgu akan pakai berus yang lebih besar sikit. Allah. Nak pula sikit. Macam tu. Okey, dia akan cerah kat situ. Okey. So cikgu dah dapat dah bentuk sfera tu. Okey, ini kamu jangan tengok cikgu buat ni senang kan. Sebenarnya bukanlah senang macam mana. Cikgu dah biasa praktis dah benda ni. Cikgu dah tahu gelap cerah toner tu kan. Memang ni lah. Ni kita panggil digital ni kan. Then kita nak buat bayang-bayang dia pula. Tadi dia kata kita letak toner, lepas tu kita letak bayang-bayang. So select inverse. Inverse ni maksudnya cikgu nak warna luar pula. Okay, katalah bayang-bayang dia cikgu nak ambil warna yang lebih gelap. Macam bayang-bayang lah. Okay. Sama juga cikgu nak kalau boleh berus dia tak besar sangat. Cikgu nak dia besar sikit. Macam tu. Okay, kita nak buat bayang-bayang tapi besar sangat. Okey lah. Yang ni kita try ya. Kita warna sedikit kat sini. Ni. Kita anggap dia dah jatuh kat sini lah. Okey, dan kita nak dia besar sikit. Besarnya. Sikit je. Sikit. Yang ni besar sangat. Ni kecil sangat. 325.
Kita type lah. 825 dalam 850. Tak mau juga. Cikgu nak dalam 890. Ya Allah, besar sangat. Dia tekat 5,000 je. 890. 920. Okey. Boleh lah. Okey. So, kita akan guna berus ni. Kita akan guna berus ni. Sekejap Okey. Kita akan buat dia supaya pudar sikit. Opacity dia kita ubah pada 40. Ni dia pudar-pudar sikit . Okey, tada. Inilah hasil karya digital cikgu dalam masa beberapa minit. Okey, nampaklah seni digital ni kita boleh buat macam-macam lah. Kalau kamu kuasai kalau di laptop, cikgu suka Photoshop lah. Tapi kalau di telefon, kamu boleh guna yang cikgu ajar tu Ibis Paint boleh, sekarang Autodesk boleh kan. Macam-macam, banyak lah seni. Okey, kita balik kepada tadi. Digital drawing dah. Tapi dekat buku ni tadi, alright. So, kita kecilkan balik. Okey. So, kita dah sampai penghujung kelas. Kita ulang kaji balik sebagai pengukuhan. So, perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Dia ada pasca merdeka, selepas merdeka. 1960-an ada aliran barat, abstract expressionism, dan cikgu besarkan sikit ni. Syok kan? Okey, cantik ni. Kemudian 1970-an kita dah mula ada seni tradisi. 1980-an ada kebangkitan seni Islam. 1990-an dah mula ada kumpulan pluralis ni, ahli-ahli mereka datang untuk membawa karya-karya baru mereka dengan pelbagai gaya. Dan sekarang ni ialah era seni kontemporari yang terbahagi kepada 4: media campuran, media baru, teknik hybrid dan teknik lukisan digital. Dan ada juga info kerjaya di sini. Kerjaya yang sesuai diceburi dalam bidang ini ialah kurator Balai Seni Negara. Kurator ni yang jaga karya-karya disimpan di sana. Dia yang jaga dia. Maksud dia urus, jaga, pamer dan sebagainya. Kurator ni . Okey. Seminar, bicara tokoh. Okey. Animator. Kalau kamu minat yang macam anime tadi tu, cikgu minat tengok je. Tapi nak lukis tu cikgu tahu sangat susah. Dan kamu pun pernah buat kan lukisan animasi digital ni kan. Digital storytelling ni memang sangat mencabar. Nak dapat 5 minit 2 minit punya video pergerakan, berapa ratus dia punya slide nak kena buat. Okey. Kita siapa yang minat animator, memang silakan. Dia boleh tanam cita-cita lah untuk jadi animator. Illustrator tadilah. Illustrator ni macam kita nak buat kulit. Macam ni cikgu tunjukkan. Kulit buku teks kan. Ni Illustrator lah yang createkan benda ni kan. Ada tipografi dekat sini kan. Ada logo ke apa ni kan. Macam mana nak susun dia, Illustrator lah. Dan Illustrator juga mereka melukis, tapi mereka melukis meneroka lukisan tu sendiri. Pelukis komik tempatan, kita dah tahu pelukis komik kan. Dan karikaturis ataupun pelukis karikatur, iaitu yang dia convertkan daripada manusia biasa jadi kartun yang sehari kamu tengok hidung dia besar,
kepala dia besar ke, dagu dia panjang ke. Ni karikatur lah. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Okey, kita buka kepada soalan. Ada apa siapa-siapa nak tanya soalan? Soalan tugasan kamu ke nak tanya soalan? Okey, kamu boleh buka mic kamu. Boleh tanya soalan. Cikgu. Ya. Cikgu, video tu buat macam hari tu ke? Video buat macam hari tu juga. Okay. Explanation. Cuma cikgu nasihatkan macam ni lah. Cuba createkan video jangan heavy sangat. Dalam seminit atau 2 minit saja. Okay. Okay. Tapi padat dengan info. Padat dengan info dan kreatif. Alright. Supaya boleh tengok di Padlet nanti kan. Lagi? Soalan? Nak kena hantar bila cikgu? Sebelum minggu depan. Dia sini kita ongoing je. Kita belajar hari ni, minggu depan kita ada video baru. Belajar ni, minggu depan ada video baru. Jadi nanti kamu nak kena melukis juga ni. Ada tugasan juga ni dalam lukisan digital. Tapi yang tu next kelas. Kita akan buat lukisan digital saja. Sebab cikgu tak ajar lagi nak lukis figura kan. Figura tu kita kena ambil satu masa lah untuk lukis. Sebab figura ni dia kena ada step by step dia lah. Okay. Lagi? Ada? Okay. Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Cikgu tamatkan kelas cikgu di sini lah. Okay. Cikgu.